Salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu-isu yang terdapat dalam makroekonomi. Isu makroekonomi yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dalam tempo masa tertentu. Kadar inflasi boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berpunca daripada lebihan permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan di pasaran. Kedua, inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos berpunca daripada kenaikan kos pengeluaran, misalnya kenaikan upah buruh dan kenaikan harga bahan mentah. Dan yang ketiga adalah inflasi import. Inflasi import berpunca daripada kenaikan harga barang yang diimport sama ada barang siap atau barang separuh siap. Terdapat beberapa sebab inflasi perlu ditangani. Pertama, kos sara hidup meningkat. Kedua, kuasa beli menurun. Ketiga, taraf hidup merosot. Keempat, nilai mata uang merosot. Kelima, tabungan benar jatuh. Dan yang keenam, kadar pertukaran uang asing terjejas. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi inflasi. Pertama, melalui dasar keuangan. Kedua, melalui dasar fiskal. Dan yang ketiga, melalui dasar kawalan langsung. Isu makroekonomi yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan apabila terdapat golongan tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Pengangguran dalam ekonomi menunjukkan berlakunya lebihan penawaran buruh dalam ekonomi. Jumlah penganggur boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Terdapat beberapa sebab pengangguran perlu ditangani. Yang pertama, berlaku pembaziran sumber. Kedua, menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, taraf hidup merosot. Keempat, kadar kemiskinan meningkat. Kelima, masalah sosial. Dan yang terakhir, ketidakstabilan politik. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, dasar keuangan mengembang. Yang kedua, dasar fiskal. Ketiga, menambahkan peluang pekerjaan. Keempat, perancangan pembangunan sumber tenaga manusia. Kelima, kemahiran dan pendidikan yang sesuai. Keenam, penyebaran maklumat yang lengkap. Dan yang terakhir, perancangan keluarga. Isu yang seterusnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dan peningkatan jumlah keluaran dalam kegiatan ekonomi. Ini bermaksud berlakunya pertambahan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara berbanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada pembangunan ekonomi berbentuk fisikal seperti penambahan jumlah keluaran barang pembuatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Kadar pertumbuhan ekonomi boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Terdapat beberapa sebab pertumbuhan ekonomi perlu diberikan tumpuan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, menggalakkan pelaburan. Yang ketiga, mengurangkan kemiskinan. Keempat, meningkatkan guna tenaga. Dan yang kelima, meningkatkan hasil kerja. Antara langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pertama, membangunkan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan. Dan yang ketiga, menggalakkan pelaburan langsung asing. Isu yang terakhir adalah imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran merupakan satu penyata keuangan yang merekodkan penerimaan dan pembayaran keuangan sesebuah negara
dengan negara-negara lain dalam tempo setahun. Jika penerimaan keuangan dari luar negara melebihi bayaran keuangan ke luar negara, maka imbangan pembayaran lebihan atau positif. Sebaliknya, jika penerimaan keuangan dari luar negara kurang daripada bayaran keuangan ke luar negara, maka imbangan pembayaran kurangan atau defisit. Imbangan pembayaran terdapat 3 account. Yang pertama, account semasa. Account semasa merekod urus niaga yang berkaitan dengan dagangan nampak, tak nampak, pendapatan dan pindahan semasa. Kedua, account modal. Account modal merekod pindahan modal dan penglibatan atau penghapusan aset, bukan keuangan, bukan pengeluaran. Dan yang ketiga, account keuangan. Account keuangan merekod aliran masuk dan keluar modal yang terdiri daripada pelaburan langsung, pelaburan portfolio, dan lain-lain. Imbangan pembayaran boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Terdapat beberapa sebab imbangan pembayaran perlu diberikan tumpuan. Yang pertama, meningkatkan reserve mata wang asing. Yang kedua, meningkatkan mata wang negara. Dan yang ketiga, meningkatkan pelabur langsung asing dan pelabur portfolio. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan imbangan pembayaran. Yang pertama, menggalakkan ekspor. Yang kedua, mengawal impor. Dan yang ketiga, kawalan pertukaran uang asing. Demikian perbincangan untuk hari ini. Bertemu lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.